Okey, tengok. Tak buat semua soalan memang tak sempat lah. Pentingnya cikgu dah beritahu kamu soalan aspek alasan dekat mana. Ni cikgu terang kamu. Ni tadi nombor 11. Sekarang nombor 10. Kau boleh jawab nombor 9 atau 10 lah. Okay, kalau ada masa kita bincang nombor 9. Tak boleh kita jawab nombor 10 dulu. Hari ni kita bincang nombor 10 dulu. Okey. Okey, cikgu baca. Dia lari pula ya. Dia lari sana. Sekejap. Okey, jawab soalan ni. Dia kata sini. Okey, dia kata elemen. Elemen boleh? Elemen pemanas Raja 10.2 tidak tahan lama dan mengambil masa yang lama untuk memanaskan makanan. Inilah tak tahan lama. Jawapan menunjukkan ciri 4 elemen panas KLMN. Okay, jadi kita tahu dia nak jadikan sebagai satu elemen pemanas. Tajuk dia elemen pemanas. Boleh Kaji spesifikasi elemen pemanas, terangkan kesesuaian. Tentukan elemen pemanas yang tahan lama. Tahan lama tak boleh guna sebagai jawapan. Dan boleh memanaskan dengan masa yang cepat. Ini pun tak boleh guna sebagai alasan kamu. Sebagai alasan. Maka 10. Tadi dah 10, ni 10, 20. Nampak tak? Lepas tu soalan yang satu tu kita agak ada markah lagi. Nombor 7 dengan 8. Soalan apa? 7, 8, 9 atau 10, 11. Ini 10 markah. Ini 10 markah. Ini tak silap cikgu dalam ni dalam apa? 5 markah. Ni 7 kot. Macam itu lebih kurang. Tak pastilah. Sama ada ni 6, macam tu. Lebih kurang 32. Lebih kurang 30. Kadang 31 ada macam tu. Okey. Kita teruskan. Ni soalan aspek dan alasan. Okey, elemen pemanas. Kita ada KLMN, bentuk dawai perintang. Dia bagi sini bentuk yang lurus, bergelung. Jadi jawapan ni mesti lurus atau bergelung. Kerintangan dawai, tinggi dan rendah, dua saja pilihan. Bahan perintang, aluminium atau nikrom. Bahan salutan, casing, keluli ataupun copper. Jadi kamu ada pilihan untuk kamu jawab. Ini lagi senang daripada soalan tadi, itu mencipta. Yang tadi itulah yang bot tadi tu ni lagi senang kita nak buat Okey, cikgu akan share satu tips dengan kamu. Tekan je kita share tips iaitu cikgu ada satu tips iaitu analogi. Analogi apa ni? Kita menganggap bahawa dawai elektrik sebagai wayar elektrik sebagai jalan raya. Arus elektrik itu adalah kereta, rintangan adalah risiko kemalangan. Ini satu kaedah analogi. Boleh analogi. Okey, jadi dia kata faktor yang mempengaruhi rintangan wayar. Jadi faktor mengenai rintangan wayar, kita tahu ada satu formula. Rintangan wayar itu R sama dengan rho L per A. Ingat tak formula ni? Yang cikgu terangkan tadi. Ingat kan? Ingat dia boleh Okey. Jadi nak ingat faktor mengenai rintangan wayar itu talam. 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 T temperature, suhu, masih Inggeris A area, L length, A arrangement and material. Ni cara nak ingat lah. Okey, kita tengok apabila suhu tinggi. Kalau jalan raya tu suhu dia tinggi, adakah dia mengalami masalah besar? Kalau suhu jalan raya sangat tinggi. Ada masalah. Ya, masalah. Jadi masalah tu ada, maksudnya risiko kemalangan tu adalah tinggi. Ya, betul tak? Jadi kita kata bila suhu tinggi, rintangannya adalah tinggi. Boleh Bila rintangan tinggi, haba tinggi. Ni sebenarnya lah. Rintangan tinggi, itu habanya tinggi. Okey, itu contoh Okey, yang kedua dia kata area, cross section ataupun ketebalan wayar. Kita ada dua Kalau ketebalan wayar ni merujuk pada luas jalan raya.
Kalau jalan raya tu luas, ya, jalan raya tu luas, besar, maksudnya rintangan dia ada risiko kemalangan dia macam mana? Kalau jalan tu luas, adakah Kurang. risiko? Ya, risiko dia Rendah. kurang, rendah. Bila luas, maksudnya area besar, risiko kemalangan rendah. Kalau kamu tengok dari segi formula, A dengan R dia berkadar songsang. Betul? Bila Betul. sama lah ni kan? Tu dah. Bila rintangan rendah, haba rendah. Rintangan rendah. Jawab rintangan rendah cukup. Rintangan rendah, risiko tu rendah lah. Okey, panjang. Bila wayar tu panjang, katakan wayar yang panjang, rintangan adalah apa? Tinggi. Tinggi. Tengok sini kan, R dengan L. Bila panjang, rintangan lebih tinggi. Ada pelajar tulis apa? Cuba tengok sekejap. Cikgu kena bagi lebih langkah berjaga-jaga. Apa ni langkah berjaga? Cikgu tak faham. Muhammad Adik tanya apa ni, Adik? Lebih Soalan kat atas tu. soalan kat atas apa tu? Soalan mana? Langkah berjaga ni ada, biasanya ada pada kertas 3 je. Langkah berjaga tak ada lah kan. Dalam kertas 2 tak ada kan. Ada kertas 3 kan. Boleh Adik? Ke lain kamu nak tanya ni? Cikgu tak faham kan. Lain Ada tanya kawan tanya soalan kat atas tu. yang atas tu. Oh. Cuba angkat kod. Cikgu tak perasan chat. Apa ni ya? Cikgu tak nampak apa ni. Muaz. Saya Muaz. Okey cikgu, selalunya ya, cikgu kalau letak alasan tu lebih daripada 2 untuk aspek yang sama, still dapat markah juga ke? Okey. Ini galakkan cikgu kan, untuk soalan essay macam ni, soalan B dengan C, kamu kena bagi alasan lebih daripada 1. Kamu boleh bagi alasan 1, 2 ataupun 3. Ini alasan. Itu paling selamat. Dan pastikan alasan tu tak kontra. Kontra contoh macam ni. Rintangan tinggi. Lepas tu kamu jawab rintangan rendah. Terbatal jawapan kamu. Kalau kamu cakap rintangan tinggi, haba rendah, boleh tahan lagi. Mungkin jawapan kamu tu boleh dia betul. Boleh faham tak cikgu? Jadi itulah. Itu untuk alasan, aspek alasan. Eloknya kalau untuk soalan section B dengan section C ni, bagi alasan lebih daripada 1. Kalau struktur jangan. Kita buat soalan struktur pula kan. Kalau sempat kita buat besok lah kan. Okey, besok kita ada lagi kelas kan. Bengkel kan. Okey, susunan bersiri. Kalau bersiri kita pakai formula ni R total sama dengan R1 tambah R2. Ni bersiri. Kalau berselari kita pakai formula 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Kalau bersih, kamu anggap nilai R1 dengan R2 ni sama, kamu anggap 2. Katakan ni 2, ini 2. 2 tambah 2 jadi 4 4 lah kan. Kalau ni 1 per 2 tambah 1 per 2. Jadi 2 per 2 kan. Jadi sebab 1 per R total kena terbalik lah. Terbalik 2 per 2 juga kan. Jadi susunan mana yang punya rintangan tinggi? Siri ke berselari? Cuba tengok. Ini 1. Ini berselari. Ini bersiri. Mana rintangan tinggi? Yang atas yang 4. Okey lah. Yang bersiri lah kan. Bersiri. Rintangan tinggi. Jadi bahan. Dia kata bahan tembaga. Ataupun kita panggil kuprum. Dia mempunyai rintangan yang apa? Tinggi rendah. Kuprum. Rintangan yang rendah. Faham? Sebab apa kuprum rintangan rendah? Sebab dia adalah konduktor elektrik yang baik. Baik maksudnya rintangan dia rendah lah. Rintangan rendah. Ni untuk kuprum. Okey Okey, cikgu kembali pada soalan. Kita balik pada soalan Soalan. Jadi kita jawab soalan ni, tengok dia punya ni lah, elemen bentuk dawai. Dawai apa yang kita pilih? Dawai lurus ke gegelung? Pemuasa. Itu soalan ni. Kita pilih dawai apa?
sebagai elemen pemanas. Sekarang kita nak jadikan sebagai elemen pemanas. Ada berkata tadi, elemen pemanas. Okey. Jadi kita perlukan dawai, gegelung ataupun lurus. Untuk elemen untuk elemen pemanas kita nak rintangan tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi, supaya haba dia adalah tinggi. Betul? Sebab nak memanaskan. Jadi kita pilih gegelung kerana okey, kita pilih dulu gegelung kan. Kamu tak ada gegelung. Tak ada gegelung. Kerintangan. Kerintangan tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, formula tu kan. Jadi formula tadi kerintangan di mana? Tak tukar tempat ni. Dari sinilah kan. Rho bukan rho R so padam ni lah itu R sama dengan rho L per A. Rho ni adalah kerintangan. Jadi bila kerintangan tinggi maksudnya rintangan yang tinggi. Jadi tinggi. Nampak? Lagi siapa yang dominan? Dah dominan ialah L. Jadi dah tentu kita pilih bahan perintah nikrom dan bahan salutan luar adalah keluli. Kita jawab macam ni. Okey. Sekarang kita dah pilih betul. Kamu boleh dapat 4 markah kalau betul. Lepas tu kamu pilih L pula, kamu dapat markah yang kelima. Dan sebab pilihan kamu tu betul semua, kamu dapat markah yang ke-10. Itu sebenarnya soalan ni kan. Jadi 6 markah kamu dah dapat dah sebenarnya. Okey, tengok kan. Kalau kamu bagi alasan macam mana? Okey, yang pertama kita pilih dawai yang gegelung. Gegelung alasannya senang, rintangan tinggi. Kalau suruh juga hafal tu je. Kenapa rintangan tinggi? Sebab dawai tu lebih panjang. Bila dawai tu panjang, rintangan tinggi, jadi haba yang dibebaskannya adalah tinggi. Sama je. Dia pusing-pusing kot situ je kan. Okey, gegelung kerintangan dawai. Kita pilih kerintangan yang macam mana tu? Kerintangan yang tinggi. Alasannya apa? Apa alasannya? Menghasilkan lebih banyak haba. Ya, boleh juga kan. Boleh juga kamu jawab rintangan tinggi. Boleh juga. Dan jangan terkejut. Cikgu tadi dah tulis rintangan tinggi. Ini tulis rintangan tinggi ni tak apa ke? Tak apa. Kalau itu alasan dia. Tak ada masalah. Lebih haba? Boleh. Lebih haba yang banyak. Okey, nikrom. Kita akan pilih nikrom. Alasan dia apa? Nikrom. Rintangan yang tinggi. Okey, bagus. Nikrom rintangan yang tinggi. Cikgu nak tanya sikit. Apa selain daripada nikrom, apa kilogam yang punya rintangan tinggi? Apa Tungsten. Ya, bagus. Tungsten lagi? Ada tak? Beras. Beras ni adalah loyang lah. Tinggi. Tungsten ataupun nama lain dia wolfram. Wolfram. Ini punya rintangan tinggi lah. Kamu jumpa je ni, ini adalah bukan konduktor, bukan ohm. Konduktor bukan ohm. Seperti kamu guna dalam eksperimen baru lepas ni lah kita gunakan mentol sebagai konduktor bukan ohm. Sebab dalam mentol terdapat wayar apa? Tungsten. Jadi dia konduktor bukan ohm. Itulah soalan amali yang baru ni. Boleh kan? Okey, bahan salutan luar ni ialah kita pilih bahannya ialah keluli. Keluli kenapa jawapan keluli ni? Ada alasan tak? Okay. Tidak berkarat. Bagus yang tidak berkarat tepat. Keluli dia jawapan yang popular dia adalah tidak berkarat. Tidak berkarat ataupun kuat pun boleh, tapi dalam konteks kuat ni tak sesuai kan. Dia lebih pada tidak berkarat ataupun tidak teroksida kan. Ataupun konduktor haba yang baik, maksud boleh mengalirkan haba. Ni jawapan-jawapan yang betul lah. Tapi kalau kamu jawab tidak berkarat tak masalah, sebab elemen pemanas tu mungkin kita nak panaskan air. Jadi kalau kita tak guna keluli, dia akan berkarat. Bila berkarat, jadi air tu akan bercampur dengan bahan-bahan yang berkarat. Boleh kan? Bahan-bahan berkarat jadi tak berapa bagus lah untuk kita minum lah. Okey, itu tentang keluli. Jadi keluli, itu dia.
Jadi pilihan kita ialah pilihan L. Kita pilih L lah untuk kita punya pemahaman kita kan. Kita pilih L. Okey, nak jawab macam mana? Jawab macam ni. Gelung. Nampak kan jawapan ni. Okey, itu cara dah. Jadi markah diberi kan L. Jadi biasanya kita jawab ni markah 1, markah 2, markah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan markah 10 sekiranya padanan jawapan kamu tu adalah betul. Ataupun kamu jawab macam ni. Saya pilih L kerana apa dia? Bentuknya gegelung kan. Gegelung. Mempunyai kerintangan yang tinggi kan. Kerintangan, betul tak? Kerintangan yang tinggi. Cikgu buat simbol kan. Dalam pensel yang tulis simbol kan. Cikgu, Ya. ada orang tanya soalan dekat chat box. Cikgu ya. Cikgu kalau cikgu selalunya dia punya ciri tu ada jawab dia baca tadi kan. Cikgu kalau letak alasan tu lebih daripada 2 untuk aspek yang sama, still dapat markah juga ke? Aspek yang sama, maksudnya letak 2 alasan. Macam soalan ni lah kan. Gegelung kan. Alasan 2 lah. Ke cikgu dah baca awal tu. Tolak balik ke bawah. Ya. Okay. Silap baca ni Okey, Muhammad Adib ke tanya ni? Ya, Nak Malina ni. Itu kalau alasannya sama boleh ke? Alasan sama maksudnya apa? Rintangan sama kan? Rintangan tinggi ni kan? Rintangan tinggi. Boleh Amalina kan? Nur Amalina ni. Betul tak Adib? Cikgu jawab yang tu ke? Ya cikgu. Tu. Boleh kan? Alasan sama tak masalah kan? Okey, cikgu bagi tahu kamu apa kelebihan kalau kita bagi lebih pada satu alasan. Ni contoh kan. Contoh yang pelajar tu jawab macam ni lah kan. Dia jawab macam ni, dia katakan gegelung ni kan. Silap lah. Katakan gegelung ni dia tak tahu nak buat. Apa alasan ni? Katakan dia tak tahu langsung. Jadi cikgu potong ni. Soalan dia tinggalkan dah dapat markah 2. Dia kosongkan. Faham? Maksudnya untuk kolom markah kedua tu dia kosongkan. Tak ada langsung tulis apa. Faham kalau kamu tengok sini kan, markah 1 dia dapat. Markah 2 kita kosongkan, kita anggap dia tak dapat lagi. Betul tak kan? Markah 3 dia dapat sebab dia tulis tinggi. Markah keempat ni mungkin dapat untuk rintangan tinggi. Dan lebih haba ni ada satu lagi kan, alasan. Dan ini boleh untuk markah yang kedua balik. Faham tak ni? Walaupun letak di mana-mana tetap dapat markah 2. Sebab apa? Lebih haba ni ada dalam jawapan untuk markah yang kedua. Jadi pelajar tu boleh dapat markah kedua. Sebab tu cikgu suruh kamu tulis lebih alasan. Katakan yang lain tak dapat markah, yang ni boleh bantu kamu. Boleh faham Faham boleh cakap ni? Boleh. Boleh kan? Yang lain tu macam tu. Itu kelebihan kalau kita jawab lebih daripada satu alasan. Jawab lebih pada satu alasan. Jadi itu kelebihan dia. Okey, ada soalan yang tanya? Ada apa-apa soalan? Sebab kita boleh sambung lagi esok lah kan. Ada soalan apa? Tak ada dah ya? Macam mana Adib? Ada soalan lagi Adib? Tiada cikgu. Okey, tak ada, tak apa. Cikgu ingat untuk besok kita sambung balik kan. Kita akan bincang yang soalan-soalan yang lain seterusnya lah kan. Sambil-sambil tu cikgu akan bagi tips-tips lah. Okey, tak apa. Kita stop untuk malam ni Okey, ada sebab soalan pun dah tak ada. Cikgu rasa okey lah kita stop ini. Nanti kita akan sambung esok. Cikgu ingat setakat ni saja dari cikgu. Dan cikgu ucapkan terima kasih lah pada cikgu Ahmad Elmi Okey kan? Ada kan Ahmad Elmi? Cikgu ingat kita stop kat sini lah. Cikgu serahkan majlis pada Adib lah. Okey Adib, biar Adib. Ataupun kita terus stop je. Boleh, kita boleh stop terus cikgu. Okey, kita start lah. Okey cikgu, sambung besok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Sama. Okey, sama.
Okey, sama Okey, sekejap lah. Okey Kita tutup rakaman.